Putus cinta dengan bergaya atau kecewa? Itu ialah tajuk dalam penulisan blog saya pada tahun 2014. Ketika itu saya mula sedar dan tersentak daripada belenggu putus cinta yang selalu lama saya hadapi. Ketika itu saya putus cinta untuk cinta pandang pertama lah. Biasalah orang kata kalau cinta pandang pertama ni sukar untuk dilupakan dan begitu sakit kalau putus di pertengahan jalan. Yalah, ketika itu pada tahun 2012 putus cinta tu berlaku lah apabila dia memilih untuk pergi kepada orang lain berbanding diri saya, dan hubungan tersebut tergantung dalam 1 tahun. Dan dia ada email saya begitu panjang cuba untuk menjelaskan kenapa dan bagaimana apa semualah, dan saya baca ketika itu perasaannya sangat merobek hati. Tetapi pada hari ini walaupun saya masih ingat perkara tersebut, tetapi dia punya sakit hatinya, dia punya perasaan sedihnya telah hilang. Kita tak dapat nak rasa. Mungkin itulah hikmahnya dengan peredaran masa yang berlaku dan kematangan seseorang. Situasi yang berlaku pada masa lalu kita masih ingat dengan jelas, tetapi perasaan kecewa, perasaan sedih tersebut telah dihanyut bersama dengan waktu yang membawa kita. Jadi dengan persoalan ni, putus cinta bergaya atau kecewa, waktu itu saya memilih untuk kita move on dengan bergaya. Sebab kita ni dalam hidup sekali sahaja, dan apa yang berlaku merugikan masa yang kita luangkan dekat dunia ini berbanding dengan potensi yang boleh kita lakukan dengan kehidupan yang serba luas, serba indah ini, jika nak dibandingkan dengan kita hanya meratapi kesedihannya, kekecewaan yang berpanjangan. Jadi sebab itulah pada tahun 2018 saya telah berjaya membukukan penulisan berkenaan putus cinta kekecewaan ini dalam satu buah buku bersama adik saya, dan ini adalah bukunya lah, bertajuk Pematah Hati Yang Tak Dirindukan, Move On Dengan Bergaya Bukannya Kekal Kecewa. Sesuai untuk orang yang baru putus cinta, yang hidup ni dalam kekecewaan, masih lagi ada rasa-rasa sedih, rasa kecewa tentang kehidupannya, masih lagi ragu-ragu tentang percintaan, masih lagi sakit hati apabila bertemu dengan topik perhubungan. Ya, dalam percintaan ini apabila kita merasai kekecewaan tu, kita anggap seolah-olah orang lain tidak memahami apa yang kita rasakan. Sebabnya kita berada dalam satu fasa yang kita tidak boleh menerima apa yang telah terjadi. Kita terkejut dengan apa yang berlaku. Kita cuba mencari alasan untuk mencipta alasan kenapa perkara ini berlaku, walaupun punca sebenarnya hanyalah perkara yang mudah, perkara yang simple sahaja, iaitu si dia sudah tidak mahukan kita, itu sahaja. Tetapi kita mencari-cari jalan yang dramatik, alasan yang begitu pelik untuk menjadi satu closure kepada kita, satu penutup kepada hubungan tersebut. Saya pernah terbaca dalam satu hadis yang mana Nabi berkata bahawa orang mukmin yang bercampur dengan orang lain dan dia dapat bersabar atas kejahatan orang lain, itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang mukmin yang tidak bercampur dengan orang lain dan tidak bersabar atas kejahatan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dekat dalam dunia ni kita bercampur dengan pelbagai ragam manusia. Ada manusia bersifat narsistik, ada manusia bersifat manipulasi, ada manusia memang jahat, kita tak tahu kenapa dia jahat, kan dia psikopat, kita pun tak tahu. Saya percaya hadis ni ada hikmahnya, iaitu kita bergaul lah, kita berkenal lah dengan orang-orang dan kita bersabar dengan apa yang telah berlaku dan kita ambil pelajaran daripadanya. Walaupun perhubungan itu tidak berjaya, tetapi kita kata dalam diri kita, next, kemudian kita cari orang lain, kita cari potensi yang lebih baik berbanding kita hanya meratapi penuh kekecewaan, merugikan diri kita, potensi yang boleh berlaku pada waktu akan datang, yang boleh kita capai. Dan saya nak berkongsi satu doa yang saya pernah dengar dalam satu ceramah berkenaan doa Ummu Salamah apabila beliau kematian suami, iaitu doanya ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Iaitu daripada hikmah doa yang beliau amalkan ni, beliau dapat berkahwin dengan manusia paling terbaik dekat dunia ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.